Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dura Azmina binti Muhammad Roslan berpegangkan nombor metrik di 2019-2091-337. Sebelum kedatangan Islam, agama dan budaya Hindu-Buddha sudah bertapak kukuh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat alam Melayu hingga berabad-abad lamanya. Agama dan budaya ini begitu kuat dan sangat jelas mempengaruhi sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat alam Melayu. Secara umumnya, kedatangan atau pertapakan Islam dan perkembangannya di Kepulauan Melayu berlaku pada abad ke-12 atau ke-13 Masihi. Ianya tersebar di Sumatera, diikuti oleh Melaka dan Pulau Jawa pada abad ke-15 Masihi. Pada abad ke-16 Masihi, Islam merupakan agama yang kukuh dianuti oleh penduduk di Pulau Maluku. Selepas itu berlaku pula pengislaman di Borneo dan Filipina. Antara faktor yang dikaitkan dengan kedatangan Islam ke alam Melayu ialah peranan para pedagang dalam penyebaran Islam di laluan-laluan dan kawasan-kawasan perdagangan. Penyebaran ini dilakukan oleh pendakwah agama khususnya ahli sufi. Faktor persaingan kuasa Islam tempatan dengan mereka yang belum Islam sehingga menimbulkan kesedaran politik dalam penyebaran Islam. Faktor yang dimainkan oleh Istana Raja-Raja Melayu dalam pelbagai aspek, faktor kelebihan Islam itu sendiri sebagai satu agama dan faktor penentangan terhadap kuasa-kuasa Eropah Kristian seperti Portugis dan Sepanyol yang membawa kepada perkembangan Islam di alam Melayu ini dengan pesatnya. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah mempengaruhi banyak aspek dan ianya telah mencetuskan suatu zaman baru. Pengaruh yang dibawa oleh Islam merupakan suatu kesan yang menyeluruh berasaskan paradigma tauhid. Impak tauhid tersebut menyebabkan kesan yang berlaku itu merangkumi rupa dan jiwa masyarakat di alam Melayu ini. Pengaruh tersebut bukan hanya melibatkan pertukaran watak luaran tetapi terkesan daripada falsafah dan pemikiran Islam yang tulen. Ledakan tauhid ini telah mencetuskan zaman baru dan meninggalkan zaman kehidupan pengaruh Buddha dengan metodologi alam khayalan, penyembahan berhala dan kepentingan keseniannya. Tauhid itu juga telah membuahkan kehidupan beribadah, menghiasi akhlak yang bernilai tasawuf serta mencetus perubahan-perubahan lain. Islam telah membawa perubahan yang besar dalam merubah kepercayaan dan corak pemikiran masyarakat alam Melayu. Antaranya, Islam membawa unsur-unsur yang rasional, intelektual dan logik akal di mana mereka diajar supaya mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Lantaran akan berlaku percanggahan pendapat dan perintah di kalangan Tuhan yang banyak itu. Pandangan serta falsafah pemikiran masyarakat alam Melayu juga turut berubah setelah mereka menerima ajaran Islam. Sebagai contoh, Islam menyuruh umatnya supaya berusaha bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal agar disenangi dan dihormati oleh semua orang. Jika gagal sekalipun, Islam menyuruh umatnya agar tabah dan sabar serta menghargai nyawa yang diberikan oleh Allah SWT dan redha dengan ketentuannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Syami bin Razi. Nombor metrik saya adalah D202010936666. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan tajuk sumbangan tamadun Islam di Malaysia dari segi politik dan perundangan. Yang pertama sekali adalah Islam berjaya mempengaruhi sifat dan watak pemerintah atau sultan yang bertakhta di kebanyakan negeri di rantau ini pada zaman itu. Islam berjaya mempengaruhi sifat dan watak pemerintah yang bertakhta di kebanyakan negeri di rantau ini. Rata-rata struktur politik pemerintahan Islam di alam Melayu menggembelengkan tenaga seluruh rakyat bagi memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam. Selain daripada itu, antara watak yang berjaya dibentuk oleh Islam terhadap sultan-sultan juga ialah mendorong mereka supaya meminati ilmu dan mendekati para ulama. Hingga istana-istana menjadi pusat pengajian utama pada zaman itu. Yang seterusnya adalah konsep dan sistem pemerintahan pada zaman pengaruh Hindu-Buddha telah bertukar kepada konsep sistem sultan dalam Islam. Konsep dan sistem pemerintahan pada zaman pengaruh Hindu-Buddha telah bertukar kepada konsep sistem sultan walaupun tidak secara total. Sultan sebagai ketua negara yang menjalankan undang-undang keadilan, menjaga dan melindungi hak-hak serta kepentingan rakyat. Sultan juga menjadi ketua agama dan adat yang bertanggungjawab menjaga keutuhan agama dan keharmonian adat. Sultan tidak dianggap sebagai manusia paling suci seperti kepercayaan zaman Hindu-Buddha. Namun begitu,
Sewaktu kedatangan Islam, masyarakat menganggap sultan adalah manusia yang mulia. Para sultan dianggap mempunyai daulat yang dimiliki oleh raja dan tidak boleh diganggu-gugat. Yang terakhir adalah kewujudan hukum kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Penampilan dua-dua teks undang-undang ini dapat mempamerkan dengan jelas bahawa peraturan Islam pernah diamalkan di rantau ini. Bukan sahaja sebagai undang-undang diri, tetapi juga sebagai undang-undang jenayah. Muamalah kekeluargaan, keterangan dan acara dan sebagainya berpandukan undang-undang Islam. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin membentangkan tentang sumbangan tamadun Islam terhadap budaya di Malaysia. Kebudayaan Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Manakala kebudayaan pula diungkapkan seperti berikut. Sekelompok manusia atau sebuah bangsa yang berbudaya atau memiliki budaya, iaitu memiliki cara berfikir dan akal budi yang sudah maju dan menjadikan suatu sebagai kebiasaan dan kezaliman. Yang kedua ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara berfikir, bertindak dan berkelakuan serta segala hasil kegiatan dan pencapaian yang berupa kebenaran atau lainnya sebuah masyarakat yang mana kemajuan yang dicapai adalah berdasarkan nilai-nilai murni. Yang ketiga ialah satu proses penting dalam kegemilangan kejatuhan sebuah tamadun. Sebagai contoh, budaya ilmu yang digilap dalam masyarakat Arab sepanjang zaman kenabian Rasulullah SAW yang telah mempengaruhi kegemilangan Islam di seluruh dunia. Kategori dalam budaya di Malaysia ada 3, iaitu yang pertama ialah kebudayaan dalam kategori negara dan pemerintahan. Yang kedua ialah kebudayaan dalam kategori kesenian dan warisan. Yang ketiga ialah kebudayaan dalam kategori kehidupan dan kesihatan. Antara kesenian yang mendapat pengaruh Islam di Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama ialah dikir rabana, yang kedua gendang pahang, yang ketiga ghazal dan penggunaan gambus. Antara kebudayaan di Malaysia yang dipengaruhi oleh tamadun Islam dalam kehidupan dan kesihatan ialah Islam juga menjadi pengaruh dalam budaya kehidupan seharian, iaitu ucapan salam dan kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau ringkasnya Assalamualaikum digunakan dalam ucapan pembukaan kata sama ada ketika bertemu, saudara mara atau sebagainya. Malah dalam majlis-majlis yang kerajaan atau pertandingan syarahan, debat dan sebagainya turut memuatkan kalimat ini. Malah dalam salah satu hadis baginda Rasulullah juga ditegaskan kewajipan menjawab salam dan ucapan Waalaikumsalam secara ringkas dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jika salam awalnya diberi penuh. Seterusnya ialah mengenai pemakanan. Pemakanan juga menjadi salah satu aspek budaya dalam kehidupan masyarakat Islam di negara ini. Islam mementingkan pemakanan yang halal dan bersih serta tidak tercemar dengan najis atau jangkitan untuk dimakan. Makanan yang jelas haram, mati tanpa sembelih juga membawa mudarat yang nyata kepada manusia dan haiwan karnivor. Dari aspek sosial, yang pertama sekali adalah terhapusnya sistem kasta. Jadi dengan terhapusnya sistem kasta yang dipengaruhi oleh budaya dan tamadun Hindu itu, Islam telah pun memperkenalkan sistem ataupun konsep persamaan taraf. Jadi sistem kasta ini dilihat tidak lagi relevan kerana Islam telah menegaskan bahawa semua manusia di muka bumi ini berasal daripada kaum Adam dan juga Hawa. Jadi kedudukan dan taraf manusia itu dinilai berdasarkan iman dan juga takwanya, bukan pada pangkat dan darjat kebangsawanan seseorang itu seperti yang diamalkan oleh tamadun Hindu melalui sistem kasta tersebut. Yang kedua, Islam telah membentuk akhlak yang mulia dan mewujudkan perpaduan di mana masyarakat Melayu telah menjadikan bahawa akhlak Islam itu sebagai pedoman dan juga amalan hidup mereka kerana dapat membentuk manusia itu berkelakuan baik, kasih mengasihani, hormat menghormati dan juga sebagainya. Jadi mereka juga telah ditiupkan dengan semangat kerjasama dan perpaduan dengan menganggap bahawa seluruh umat Islam ini adalah satu anggota. Yang ketiga, bagi mendidik masyarakat, Islam telah memperkenalkan hukum-hukum dan peraturan berdasarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi ajaran agama Islam telah mengatur sistem perhubungan sosial dan kekeluargaan yang cukup menarik. Contohnya perhubungan antara anak dan juga ibu bapa, perhubungan antara suami dan juga isteri, orang tua dan juga orang muda serta pemimpin dan juga rakyatnya.
Seterusnya, terbukti juga dalam kitab Sejarah Melayu di mana Sultan Alauddin telah membina sebuah balai untuk diletakkan barang-barang yang tercicir itu di jalan raya ataupun di mana-mana tempat, supaya tuannya itu dapat menemui barangnya yang tercicir itu, dan jika tiada siapa pun yang mengembalikannya, maka tangannya juga akan dipotong. Jadi melalui hukum dan peraturan inilah akan terbentuknya nilai akhlak yang murni dan harmoni dalam hubungan sosial antara individu dan juga masyarakat yang lain. Yang keempat pula adalah munculnya institusi baru kemasyarakatan seperti masjid, surau, madrasah yang membantu perkembangan sosial dan juga merupakan peranan utama dalam hubungan sosial harian. Jadi tempat-tempat seperti ini ianya bukan sahaja sebagai tempat beribadat, tetapi ia juga sebagai tempat pertemuan sosial. Jadi masjid seumpamanya juga menjadi tempat menimba ilmu, dewan mesyuarat, kelab membincangkan masalah dan juga lain-lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fadli binti Abdullah, pemegang kad matrik D2020 109 3090. Saya dari ISMP Kesusasteraan Melayu. Sumbangan besar tamadun Islam terhadap pendidikan di Malaysia ialah munculnya pelbagai institusi dari pondok hinggalah universiti. Perkembangan sistem sekolah pondok ini kemudiannya diikuti dengan pertumbuhan sekolah agama, sama ada sekolah rakyat maupun sekolah bantuan kerajaan. Ianya dianggap sebagai satu sumbangan yang besar kepada Malaysia sejak kedatangan para pendakwa Islam lebih 500 tahun yang lalu. Ianya terus berkembang sehinggalah kini apabila beberapa buah institusi, universiti dan kolej Islam mula didirikan di Malaysia dari masa ke semasa. Perkembangan terus meluas apabila sistem pendidikan Islam telah diintegrasikan dengan beberapa bidang lain yang dianggap sekular sebelum ini. Seterusnya, penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun boleh disebut sebagai UIAM pada tahun 1983 juga dianggap antara sumbangan besar tamadun Islam terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Ia dilihat sebagai memenuhi aspirasi dan cita-cita umat Islam negara ini ke arah menyediakan pendidikan Islam peringkat tinggi yang bersepadu. Di samping universiti, beberapa buah kolej universiti turut ditubuhkan sebagai salah satu langkah menyemarakkan sistem pendidikan Islam dalam negara. Kolej-kolej ini kebanyakannya ditubuhkan di bawah pengurusan dan pengendalian kerajaan negeri. Antaranya ialah Kolej Universiti Islam Selangor, Kolej Universiti Islam Melaka dan Kolej Universiti Insaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhayani binti Mat Sanuri bernombor matrik D2019-209-1333. Saya akan menerangkan tentang sumbangan tamadun Islam terhadap perkembangan bahasa dan tulisan di Malaysia. Kita masuk kepada bahasa. Tamadun Islam telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan dan juga bahasa ilmu di tanah Melayu pada sekitar abad ke-15 hingga ke-17 Masihi, di mana pada ketika itu semua pedagang dan pendakwah yang datang ke tanah Melayu hendaklah bertutur di dalam bahasa Melayu semasa membuat sebarang urusan di pelabuhan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kepada sejuta umat di tanah Melayu juga menjadikannya sebagai lingua franca di rantau ini. Penggunaan bahasa Melayu telah dimartabatkan sehingga ke hari ini dan telah menjadikannya sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Dari segi penulisan pula, Islam telah memperkenalkan tulisan Jawi di dalam bahasa Melayu, di mana bahasa Jawi mempunyai hubungan yang rapat dengan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran.
Dengan kemunculan bahasa Melayu yang bertulisan Jawi, maka muncullah perkembangan kesusasteraan penulisan di tanah Melayu. Penggunaan tulisan Jawi telah dimartabatkan sehingga ke hari ini penggunaannya. Dan tulisan Jawi juga telah menjadi salah satu simbolik kepada identiti rakyat Malaysia, terutamanya yang berbangsa Melayu.